Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Jihazul Madihah. Malam ini di muka surat 65 baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, maka jika ditanam dulu daripada disemayangkan, maka berdosalah sekalian mereka yang tahu tetapi gugur fardunya. Semayang dengan menyemayangkan dia di kuburnya, dan sah disemayangkan mayat di atas kuburnya yang lain daripada Nabi, dan sunat mengulangi semayang akan mayat orang yang belum lagi semayang sekalipun telah gugur fardu dengan yang mulanya. Dan jikalau sudah ditanam akan dia mayat sekalipun, maka semayangkan mereka di kuburnya, kerana telah semayang beberapa sahabat di atas kubur Nabi SAW yang tiada hadir mereka itu dahulu dari dikuburkan dia kan Nabi. Dan jatuh semayang yang kedua itu fardu sebagaimana yang mulanya. Kerana itulah hendaklah berniat akan fardu, tetapi fardu itu bukan pergi, tetapi tiada sunat mengulang akan semayang bagi yang sudah semayang serta sah. Baik, kita sambung lagi tentang semayang jenazah. Ulang balik, bila berlaku kematian, maka 4 perkara dikatakan penyediaan si mati. Orang Arab panggil tajhizul mayyit. Penyediaan bagi orang yang mati. Lepas tu nama kitab ni Jihazul Madihah, persediaan yang elok. Maknanya persediaan yang elok kita uruskan sebagaimana yang digaris pandukan oleh alim ulama. Baik, masuk bahagian yang 3 dia 4 bahagian. Wajib mandi, kapang, semayang, tanam. Mandi belajar dah, kapang belajar dah. Ni semayang pula. Dia kata, maka jika ditanam dahulu daripada disemayangkan, maka berdosalah sekalian mereka yang tahu. Syarat wajib semayang adalah selepas daripada mandi, dan sunat selepas tanam. Ulang balik, kalau belum mandi semayang dah tidak sah. Kalau ada berlaku masalah akan datang, nak mandi lagi semayang, nak derah semayang dulu lah. Dia tidak sah. Atau tengah semayang belum lagi selesai, tidak sah kok. Kata selesai dah dimandikan tapi belum kapan, sah semayang. Faham? Selesai dah mandi, dia pun semayang, tak kapang lagi, sah. Tapi makruh kata ulama fiqh, semayangkan mayat yang selesai mandi, yang belum dikapan. Ikut sunat selepas kapan. Okey? Tiba-tiba nyegi tanang, duk ingat ke semayang dah. Faham lagi? Ini banyak berlaku. Mati Kuala Lumpur, balik Duri Yang Burung. Okey? Orang Duri Yang Burung pergi KL mati. Siapa telefon okey, awak balik tanang sini. Orang sini pun okey, awak tahu terus kubur lah. Terus pergi kubur. Rupanya tak dia ingat ke semayang dah KL. Apa? Dia ingat semayang dah KL. Jadi siapa sini terus tanang. KL kata imam semayang dah, mayat dak lagi. Kan mayang jenazah, mayang Jumaat hari ni. Faham? Maka berdosalah siapa yang tahu. Faham lagi? Tahu apa? Dia tahu mayat belum disemayangkan, dia tanam, dia berdosa. Atau dia bukan tukang tanam, dia tukang tengok, tapi dia buat diam, dia berdosa. Dia tahu mayat tak semayang lagi, dia lock orang tanam. Dia biar kat dia orang sesat tanam pun nak buat bunyi. Dia berdosa. Faham lagi? Kalau semua dah sedar, tidak berdosa. Faham lagi? Kerana Nabi sebut Allah tidak ambil kira kesilapan umat. Tersilap lain.
Mana tak ditulis berdosa. Jadi syarat ni kenalah semayang dulu baru boleh tanam. Faham lagi? Kalau tanam sengaja tanam, berdosalah semayang kemudian. Nampak? Atau tak sengaja tanam, orang yang tahu diam, orang yang tak tahu dia pun pergi tanam. Yang berdiam berdosa, yang tukang tanam tak berdosa. Sebab tu kena faham baik-baik. Kalau mati jauh daripada kampung, di mana mati Kuala Lumpur, ada ulama membenarkan pindah mayat balik tanah Terengganu. Ada kaul kata haram. Tak apalah, ada khilaf. Tetapi yang kata boleh pindah, hendaklah dimandi kapan dan semayang di sana. Orang sana wajib fardu kifayah, bukan orang sini. Faham lagi? Tugas mandi kapan tanam di tempat mayat meninggal dunia. Mati Johor, orang Johor wajib sesat. Bukan orang dua yang burung. Faham lagi? Baru boleh pindah. Atas kaul yang membolehkan pindah. Kena faham situ. Tetapi gugur fardunya, fardu semayang mayat dengan menyembahyangkan dia kan mayat di kuburnya. Baik. Guna pula. Gini. Dia kata tadi, kalau kita sengaja tanam dulu baru semayang. Faham ni? Biarlah sengaja. Berdosa tak sengaja? Berdosa lah. Kita pun pakat gini lah. Kita tanam dulu, baru kita semayang atas kubur. Faham tak? Duduk ramai-ramai atas kubur semayang. Maka perbuatan tadi berdosa dan semayang tu sah. Faham tak? Perbuatan tanam dulu mayat baru semayang haram. Perbuatan itu berdosa. Tapi pergi semayang atas kubur ramai-ramai tu hukumnya sah. Maknanya tidak wajib gali semula awak naik dan semayang. Faham? Memada mayat duduk di dalam tanah. Dan sah disemayangkan mayat di atas kuburnya yang lain daripada Nabi. Sesa kita mengaji. Ni guna pula ni. Ni gini. Hak ni masalah biasa. Tadi masalah pelik. Tanam tak semayang lagi, baru semayang kemudian. Okey. Buang tu masalah sesat dah hak tu. Okey. Buh tepi. Okey, ni masalah baru pula. Faham lagi? Semayang dah Masjid Al-Ikhlas kita jenazah. Faham? Lepas semayang pergi tanam. Lepas pergi tanam ada pula orang pergi semayang atas kubur. Hukumnya harus. Melainkan kubur Nabi tak boleh. Kubur Nabi tak boleh. Mana kita pergi ziarah Nabi di Madinah, Masjid Nabawi kan ada makam Nabi, tak boleh semayang. Selawat berdoa boleh Faham lagi? Ziarah kan? Semayang tak boleh. Mana kalau kubur lain pada Nabi, kubur sahabat, kubur orang soleh, kubur ulama, kubur tok wali, tak kira lah. Kubur siapa pun, orang Islam, tak. Kita boleh semayang atas kubur. Hak ni ramai tak faham. Dia siapa jauh-jauh dia tak dang dah semayang. Orang semayang banyak turun. Dia tak semayang. Padahal ayah dia. Ayah mati, ayah duduk Terengganu. Dia duduk KL, KJ McD. Contoh. Jangan marah. Faham? Contoh. Faham lagi? Jadi ayah mati pukul 8 pagi. Dia ambil bah pukul 9. Faham? Pukul 9 takkan siapa selalu bah. Siapa sekarang pukul 5.30. Jadi orang tanang dah pukul 4.30. Sejam lah. Siapa tu turun bah. Orang semayang dah. Faham tak lagi? Orang semayang dah. Bukan tanam, orang semayang dah. Dia pun semayang dah. Jadi dia ikut saja. Dia ikut ayah dia pergi kubur, tunggu tanam. Dia tak semayang. Sebab apa dia tak semayang? Atas kubur. Pasal dia tak tahu ke boleh? Sebab apa dia tak tahu? Itu persoalan dia. Sebab apa orang lain tahu? Tu kata kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah kata adakah sama orang yang mari belajar dengan orang tak mari? Takkan sama. Betul tak? Sebab tu tak rugi belajar.
Tu. Dia tak tahu dia ingat ke tak boleh. Jadi rugi tak? Ayah dia, bela dia dari kecil. Noreh tokol 7 tu tubik duduk dalam bukit dah. Rima tengah tidur tu jerit tak muka Rima. Nak noreh cari witi, nak cari sekolah anak. Nak. Mati dah mayang. Tua-tua baru orang kata boleh. Tak harus sekarang. Ingat ke tak boleh. Kau itu tanang anak-anak boleh. Belajar agama tak rugi, tak hilang. Kalau kita pakai Toyota, tak hilang Toyota kita pergi dengar. Faham? Tak rugi harta. Kalau ada ustaz ngajar dia minta witi, tumbuk kat muka. Faham lagi? Percuma. Faham? Tak kena bayar. Kau ayang ni. Dan sunat mengulangi sembahyang. Lama mana boleh sembahyang atas kubur? Khabar dari itu kan? Dia ada khilaf ulama. Pendapat dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ni orang yang wajib sembahyang pada ketika mati tu, faham? Tapi kita tak dang, kita pergi sembahyang atas kubur. Tapi kalau orang luar, tidak lagi sunat sembahyang atas kubur. Walau bagaimanapun, ada juga fuqaha mengatakan siapa saja yang belum pernah sembahyangkan si mati masa dia mati hari itu, walaupun dah 100 tahun, dia boleh sembahyangkan. Ni khilaf ulama. Khilaf tak payah bala. Okey? Dan sunat mengulangi sembahyang akan mayat orang yang belum lagi sembahyang, sekalipun telah gugur fardu dengan yang mula orang. Benda makna. Siapa yang tak sembahyang lagi, mayat sembahyang dah, dia baru siapa? Sunat dia sembahyang. Maksudnya tidak wajib dah. Yang fardu kifayah hak mula-mula. Ingat sembahyang jenazah fardu kifayah, mandi jenazah fardu kifayah, takapan jenazah fardu kifayah, tanang jenazah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Wal wajibu ala kulli mukallafin idza fa'ala al ba'du saqata anil baqin. Ialah yang wajib atas semua mukallaf, tetapi apabila sebahagian seorang dua sudah menunaikannya, maka gugurlah kewajipan daripada yang baki. Okey? Jadi patutnya mu wajib sembahyang juga pasal mu orang dua yang burung. Tapi orang dua yang 30 orang dah sembahyang. Trip pertama 30 orang dah sembahyang. Ada lebih 800 lagi lelaki di dua yang burung, dak berdosa dah. Apa? 30 orang tadi sudah gugur fardu dengan sembahyang yang pertama. Tetapi jangan buat 1 2 3. Bila? Jika muat masjid. Masjid muat, biar kita buat 3 kali nampak rest kan. Jangan. Bid'ah. Kalau muat sekaligus 1000 orang. Tak muat orang ada 1000, masjid muat 330 orang, kena buat 3 kali. Tu lain. Buat sekali tu baik, buat sekali tu baik, buat sekali tu baik. Kerana apa? Kerana nak segera atau ke kubur. Okey? Kita kurang sembahyang jenazah, kurang ke banyak? Kita banyak tengok Facebook ke sembahyang jenazah? Kita banyak pergi kerja ke banyak-banyak? Banyak kerja lah. Buat apa? Buat boleh witi. Hanya jenazah boleh tak boleh witi. Kalau witi kamu-kamu kita main jenazah. Tengok suruh Dr. Seng Menteri Besar Terengganu umum kat radio, mana-mana rakyat Terengganu mulai bulan 11 2023 sembahyang jenazah akan dibayar cash oleh JPKK selepas sembahyang RM5,000. Tengok bagi-bagi tak ada bicara. Ada orang mati ke ni? Tak ada orang mati ke ni? Tak ada. Mana nu air putih mama bau pergi. Rezek negak kau. Pula 5,000 bawah dah. 500 riyal borang beribu apa putus pak. Jadi walaupun ada tiga terik sembahyang, grup yang pertama itu menggugurkan kewajipan. Faham lagi? Sama macam orang duduk tawakah 10 orang. 10 orang duduk tawakah, lalu muncul sikap. Assalamualaikum. Asalnya 10 orang tu wajib jawab. Tapi bila seorang sudah jawab, maka 9 orang lagi wajib tak? Kalau jawab juga, tu nak tahu. Bila jawab juga 9 orang, sunat. Siapa pahala banyak kali? Wajib.
Faham tak? Paling wajib pasal dia jawab dulu sekali. Nah, dok dah salah lagi jawab dah. Boleh pahala tak boleh. Dia nak derah, nak pahala banyak. Waktu baru lalu, Waalaikumsalam. Dari mana gitu? Tak boleh pahala. Ini kata ulama. Dah. Pasal apa? Pasal tak ikut tertib. Dan jikalau sudah ditanam akan dia akan mayak sekalipun sudah tanam, maka hak tak semayang lagi sunat semayang. Cuma ulama khilaf pada niat. Niat semayang tu sunat ke fardu? Pendapat muktamad niat fardu. Maka semayang mereka itu di kuburnya kerana telah semayang beberapa sahabat di atas kubur Nabi SAW yang tiada hadir mereka itu dahulu dari dikuburkan dia kan Nabi. Masa Nabi dikuburkan, sahabat ada yang tak ada. Tak, bila sampai Nabi sudah ditanam, semayang atas kubur. Nampak? Siapa yang ajar semayang atas kubur ni kalau tak dang? Nabi ajar. Seorang laki-laki kulit hitam negro. Dia ni kerja noja. Tahu noja? Bersih masjid. Bersih masjid. Nabi tengok mau dia ni bersih masjid. Tiba-tiba Nabi tak tengok. Lama tak ada. Nabi pun tanya, "Pah, mana laki-laki kulit hitam hak bersih masjid semua?" Sahabat kata mati dah. Lama dah mati. Dah buat apa sampai dah khabar? Nabi tanya, "Buat apa dah khabar?" Cik tunjuk kat mana kubur dia. Orang pergi tunjuk kubur. Nabi pergi semayang atas kubur. Daripada dalil hadis tu, kita hak dak dang mana semayang mayat masih atas masjid hari tu, kita tak ada Kuala Lumpur, di kat luar negara dan sebagainya, maka hendaklah kita semayang walaupun tidak fardu, hukumnya sunat. Dan jatuh semayang yang kedua itu fardu sebagaimana yang mulanya, kerana itulah hendaklah berniat akan fardu tetapi tiada sunat mengulangkan semayang bagi yang sudah semayang serta sah. Baik. Dia semayang dah, nak buat kali lagi. Hukumnya tidak disunatkan. Itu pendapat jumhur. La yusannu, tidak disunatkan. Kerana apa? Mu semayang dah. Pernah itu berlaku. Masa kita cek-cek itu. Dak ngaji ni. Masa udak-udak itu. MB Terengganu mati. Ingat tak? Tahun 70-an tak? Jadi orang semayang kerajaan wiadah 5 riyal. Jadi dia tengok boleh 5 riyal, dia pusing mayang pula kali lagi. Boleh pula 5 riyal, pusing pula kali lagi mayang. Apa lagi? Dia ulang 3-4 kali nak ke 5 riyal tu. Tapi bukan orang ramai, seorang dua jelah. Rupanya tidak disunatkan. Nampak? Kita dah semayang sekali saja, itu sunnah. Tetapi sah. Semayang tu sah, tapi tidak disunatkan. Faham? Dan jadilah ia sunat juga sama ada sudah ditanam akan dia atau belum. Bersalahan yang belum semayang ada. Hak tak semayang lagi, tu lain. Itu ulama kata memang disunatkan dia semayang. Dan sunat ditakhirkan orang yang mati kerana menanti hadir walinya atau mencukupkan 40 orang atau 100. Jika dia harap akan hadirnya wali atau bagi jemaah yang lain yang belum lagi sampai jika tiada takut berubah mayat. Baik. Mayat mandi saka dah, kapang belaka dah. Tapi tak semayang lagi buat apa? Tunggu anak dia balik. Ulama kata boleh tunggu. Sekadar mana jangan sampai jadi busuk mayat. Faham lagi? Kalau tunggu lama sampai bau mayat, haram tunggu. Anak ada di Palestin bagi batuang. Okey? Dengar ayah mati. Hari ni tak ada kapal terbang, esok ada. Tak, jadi malam esok pagi ni mati, malam esok tunggu. Bau hapok dah mayat, haram. Tapi orang kampung dia tunggu anak ke dia tanam cepat? Dia tunggu anak kok pasal dia bodoh. Dia tak ra'i ke mayat, dia ra'i ke anak. Apa ra'i ke anak pula? Ra'i ke anak itu kata ulama selama tidak berubah bau mayat. Faham lagi? Kalau sampai berubah bau tak boleh. Kita kena muliakan mayat.
Hak Allah itu lebih kita dahulukan. Jadi bukan tak boleh tunggu. Padang patuk. Faham? Atau tunggu sekejap. Orang ada 2 orang saja. Mana 38 orang lagi on the way balik. Pergi camping mamang. Nampak? Hukumnya tak apa. Kenapa? Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kalau semayang 40 orang dapat keampunan makbul. Semayang 100 orang dapat keampunan Allah mayat. Faham? Jadi kita nak ambil kelebihan yang disebut dalam hadis semayang 40 orang atau semayang 100 orang. Sebab Nabi tidak ada mayat yang disemayangkan ke atasnya 40 laki-laki. Ada satu riwayat yang lain 100 laki-laki. Dan ada satu hadis 3 sah. Sekalipun 1 sah 2 orang, 3 sah. Dapat kelebihan. Dah kalau dah cukup orang warna kira dapat juga kelebihan. Tapi nak khabar sebaiknya ramai. Jadi kita tunggu ramai sikit, boleh tunggu. Bukan maknanya gaduh Nabi kata, buat cepat. Mana siapa nak tunggu orang. Mayang belajar lah. Lepas dah tak boleh juga. Lama sangat tak boleh juga. Padang patuk. Kena ra'i juga ke mayat, kena ra'i juga ke keluarga mayat. Tapi jangan sampai menyakitkan mayat. Dan sah disemayang ke atas mayat yang ghaib dari negeri, dan disyaratkan ia orang itu zongkan bahawa mayat itu sudah dimandikan atau ditayamumkan dia kan mayat, tetapi tiada gugur semayang itu atas ahli negerinya, negeri yang mati. Baik, benda makna dia sah semayang mayat yang ghaib dari negeri. Apa makna ghaib? Ghaib itu tidak ada dalam negeri. Contoh mayat ada di Kuala Lumpur. Faham? Kita ni orang goyang burung, orang Terengganu. Nak pergi Kuala Lumpur tak dang dah. Faham? Kita semayang di Terengganu boleh. Itu panggil semayang ghaib. Apa yang ghaib? Mayat ghaib. Apa makna ghaib? Mayat tidak ada di hadapan jemaah. Semayang ni ada 2 semayang mayat. Satu semayang mayat hadir, satu semayang mayat ghaib. Semayang mayat hadir ada 2. Satu mayat ada depan Tok Imam belum tanam. Yang kedua mayat sudah tanam, pergi semayang di atas kubur. Itu dua-dua tu semayang mayat hadir. Faham lagi? Mayat ada depan belaka. Maka semayang mayat hadir wajib menghadap kiblat. Kita di belakang mayat menghadap ke kiblat. Faham? Tapi kalau semayang mayat ghaib, tak wajib mayat di hadapan kita. Contoh mayat ada di Kemamang. Nampak? Kita di Durian Burung, takkan nak pusing tak kena semayang. Belakang tu kiblat. Lah Kemamang belakang tu kan? Ada walaupun mayat di belakang, kita menghadap depan. Kerana dalam kes semayang mayat ghaib, tidak wajib mayat di hadapan arah kiblat. Tetapi tiada gugur semayang itu atas ahli negerinya, negeri mayat mati. Apa makna dia? Mayat mati Kuala Lumpur, kita semayang ghaib di Terengganu. Kewajipan semayang bukan atas orang Terengganu, atas tempat mati Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur kata kita orang Durian Burung pakat mayang ghaib lah, kita pakat duduk saja lah, malah lah. Berdosa belaka pun. Di mana mungkin berlaku kematian, berdosa belaka. Faham? Dan tempat tiada gugur atas ahlinya itu apabila tiada diketahui mereka itu orang yang lain sudah semayangkan dia kan mayat. Dan jika mengetahui mereka ahli negeri mereka itu nescaya gugur fardunya. Kalau mereka tahu belum lagi disemayangkan, maka berdosa belakalah orang Kuala Lumpur. Kalau ada dah orang mari tolong semayangkan, tak ada masalah. Kenapa? Walaupun berlaku kematian di Kuala Lumpur, orang Melaka pergi tolong semayang dalam masjid di Kuala Lumpur, gugur dah kefarduan. Dan tiada disyaratkan pula bahawa ada ia mayat pada pihak kiblat. Macam khabar tadi, mayat ada di Singapura, belakang kiblat. Mayat ada di Mersing, belakang kiblat. Dan harus ia semayangkan akan dia jika dengan membelakangkan dia kan mayat sekalipun, tetapi tiada sah semayangkan mayat yang sudah dikuburkan dan yang ghaib. Mereka ada ia mana? Ia orang yang semayang daripada mereka yang fardu atas orang semayangkan dia kan mayat.
pada waktu matinya mayat. Apa makna dia? Makna dia kalau berlaku kita nak semayang gaib, tak ada masalah membelakangkan mayat. Kita wajib menghadap kiblat. Tetapi nak semayang mayat yang nak semayang gaib, kata satu pendapat hendaklah yang belum ditanam. Jadi kena tanya di Kuala Lumpur tu, mandi ke tak lagi? Orang Kuala Lumpur kata mandi dah. Okey, kita pun dia burung. Okey, mandi dah mayat Kuala Lumpur. Kita baru sah semayang sini. Atau tu yakin tu. Atau zon, berat sengke sudah mandi. Kalau tak yakin mandi ke tak lagi, tak sah semayang sini. Semayang gaib tak sah. Syarat sah sama je. Syarat sah semayang mayat ialah mesti mandi dahulu. Sama ada semayang mayat hadir atau mayat gaib. Jadi kalau kita di sini senang nak tanya. Kau lupa, kau lipung. Betul tak? Halo, ni kita ni orang masjid Durian Burung ni. Nak tanya ni Tok Imam ni mandi ke tak lagi? Sesat dah lagi? Tok Imam tu sesat dah mandi. Kita pun okey gaib sini semayang jenazah gaib. Faham tak? Tetapi sunat selepas kapan. Sama macam mayat di sini. Faham tak lagi? Faham tak ni? Jadi biu muka gitu. Faham? Tak faham tanya faham. Okey? Lepas semayang, orang di ni telefon kata, sesat dah, baru sesat. Pulak dah tadi kata semayang dah, mandi dah. Imam mandi junuk dah. Salah. Duk ingat ke tanya tu Imam mandi ke tak lagi? Tu Imam dia mandi dah. Junuk jimak semalam. Orang tanya mayat, Imam jawab dia. Lepas semayang orang telefon ni baru sudah mandi pula. Faham? Maka semayang kita tadi tidak sah. Wajib kena semayang semula kalau kita nak ulang. Faham lagi? Habis. Kemudian kita ni orang Durian Burung, bila berlaku kematian orang Durian Burung, kita tak ada. Kita pergi Kota Baru. Faham? Balik siapa Durian Burung, tanang dah. Maka kita tu termasuk orang yang kalau kita ada masa mayat tu mati, kita termasuk dah orang yang fardu kifayah. Kita orang Durian Burung. Orang yang mati tu berlaku di Durian Burung. Kita ni kalau kita tak pergi Kota Baru, kita duduk di Durian Burung, kita termasuk tak golongan orang yang fardu kifayah. Masuk, maka boleh semayang atas kubur. Faham tak lagi? Orang yang tak masuk fardu kifayah tak boleh. Ni pendapat yang pertama. Ada pendapat tak ada kira mu orang fardu kifayah dak, bila masa mu nak semayang atas kubur boleh. Faham? Jadi khilaf ulama itu jadi rahmat, keringanan atas kita. Tak payah balok. Seperti ia orang yang semayang itu akhir sudah berakal, lagi balik sudah balik, lagi suci daripada haid dan nifas pada ketika mati, pada waktu matinya mati mayat, lagi Islam dan tiada disyaratkan bagi sah semayang atas mayat itu, kemudian daripada dikapangkan dia, bahkan sunat juga. Masa mayat mati, dia dah agama Islam lagi. Faham? 2 minggu lepas tanam masuk Islam. Maka dia tidak boleh semayangkan mayat itu walaupun atas kubur. Ini pendapat yang pertama. Faham tak lagi? Kerana apa? Kerana pada ketika mati, kematian berlaku, dia bukan ahli fardu kifayah. Kemudian dia kata tiada syarat bagi sah semayang atas mayat itu, kemudian dari dikapankan dia. Maknanya syarat hanyalah mesti selesai mandi saja kalau nak semayang. Tidak wajib tunggu kapang. Makna kalau anak beranak hok nak balik jauh, kapal terbang nak terbang dah, mayat mandi dah, cuma dak kapang. Kalau tunggu kapang sejam pula, tinggal kapal terbang. Mandi dah, boleh dah semayang. Faham tak? Dia nak derah nak lari derah nak naik kapal terbang pula dah. Faham tak lagi? Okey, mayat mandi dah. Tunggu kapang sejam lagi dak dah kapal terbang. Faham lagi? Dia nak semayang dulu mayat yang tak lagi kapang. Faham tak? Sah. Kerana tidak syarat tunggu kapang. Sunat tunggu kapang. Jadi kita doa amal lama ni, kapang dulu ke tak lagi kita semayang? Kapang dulu. Afdal. Faham?
Tetapi makruh semayangkan mayat dulu dari dikapangkan dia. Tak kapang lagi kita pergi semayang, makruh. Bermula yang terlebih utama, yang lebih comel, jadi imam menyembayangkan mayat itu segala asabahnya, segala anak beranak dekatnya. Makan saka dia. Faham? Dia anak beranak ni, dia ada hak makan saka, ada tak makan saka. Kita ni, kalau kita mati, kita kan ramai anak beranak. Kita ada ayah, ada tok ki, ada tok, ada tok nyang. Tahu lagi contoh. Ada pok dara belah mak, pok dara belah ayah. Ada mak dara belah mak, mak dara belah ayah. Kita ada kakak, ada abang. Ada abang semak sepok, ada kakak mak tula pok lain. Betul tak? Dalam kehidupan kita ada sepupu, ada anak, kadang-kadang ada cucu, cuik, cicit, cek-cek. Faham? Maka semua tu dipanggil anak beranak. Faham? Hak makan saka ni asabah. Atau waris. Okey? Kalau waris hak terima saka. Jadi kalau kita ada anak, kita ada cucu. Faham lagi? Anak kita tu waris, cucu bukan. Sebab apa? Sebab kalau kita mati, cucu dapat tak? Tak dapat. Yang tak dapat bukan waris, anak beranak. Faham lagi? Dia panggil anak beranak. Anak beranak bahasa Melayu, Arab qarabah. Istana kerabat. Jadi kerabat-kerabat ni bukan istana saja, kita ada kat kerabat. Kerabat TRP, TMB. Banyak. Jadi siapa yang afdal? Anak beranak yang terima sakanya. Okey? Afdal. Abang kita mati, abang kita afdal. Jadi apa dia? Imam solat mayat. Anak kita afdal, ayah kita afdal. Kerana yang terlebih dekat mereka itu, lagi doa mereka itu terlebih hampir bagi diperkenankan. Paling dekat lagi hubungan paling makbul berdoa. Lepas tu kadang-kadang kita lupa, kita nak pergi esok, kita tak telefon pun kakak kapur suruh berdoa. Padahal dia rahim kita. Rahim tu kakak lah. Daripada perut tu le. Kita tak ingat, kita suruh Tok Imam ni. Tok Imam tak kena-kena kita. Tok Imam rahim dia. Bukan salah suruh Tok Imam, tapi kita lupa orang-orang yang lebih dekat yang makbul. Betul tak? Mak kita tak suruh doa. Dan daripada mereka itu bapaknya, daripada asabah bapaknya, kemudian neneknya. Kalau kita anak mati, yang paling afdal jadi imam bapaknya. Bapak siapa? Bapak mayat. Bapak tak ada tapi tak boleh semayang mayat. Ada di Pulau Kengga. Ada pekuda. Toki ada. Toki afdal. Faham lagi? Toki. Benda Datuk lah orang KL. Datuk KL Lupung. Toki adalah lokat orang pulau. Faham lagi? Seluduk beras. Faham? Berikat bawah ni atas panjang. Faham lagi? Nampak? Barulah berubah kepada yang laki-laki hingga ke atas. Kemudian anak. Anak kita. Anak kecil lagi. Cucu. Hingga ke bawah. Tak pandai ada anak. Cucu pandai. Cucu Allah. Jangan suruh hak tak pandai. Lamanya rokok jeng. Allahu Akbar. Suti sejik rokok. Bangun banyak warna gitu. Tembak lagi habis. Baru tahu. Kemudian saudara seibu sebapak. Kemudian yang sebapak. Kemudian anak saudara. Saudara maksudnya adik-beradik. Jadi kalau kita mati tak ada anak muda lagi, afdal sekali jadi imam sembahyang jenazah ayah. Ingat ni. Ni kalau ada anak meninggal awak afdal. Nak khabar. Bukan wajib. Afdal. Jadi kalau kita ni orang suruh jadi imam, suruhlah keluarga dia dulu. Kita bukan anak beranak dia, bukan ayah si mati, bukan anak si mati, orang suruh kita. Jangan lompat lalu atas jadah. Ni lambat tunjuk, lompat lalu. Macam kelaporan nak jadi imam. Adab-adab dia, suruh kat tuan rumah, dia suruh kita suruh dia. Kita ni orang suruh, tak ada kena-kena. Dia kata sila jadi imam, awak afdal. Dah, akhirnya dia suruh kat kita, baru kita jadi imam.
Ni dak turuh tu. Lapak. Faham tak lagi nak? Ada kok nyakit gitu. Nyakit gitu kok. Jenis pergi ngajar waktu nak jadi imam. Ada kok. Pernah orang tak panggil dia suruh jadi imam. Tak mau ngajar. Berat angin nyakit. Nyakit hati panggil. Hati kotor. Biarlah orang jadi imam. Tak boleh pasal dia tok guru. Nyakit berat lah tu. Tapi tak ramai sawang gitu. Orang panggil ngajar, orang panggil jadi imam. Betul tak? Dia orang lain pula jadi imam. Nak kamu belaka. Bisa benar mu. Kemudian neneknya yang laki-laki hingga ke atas. Kalau ada lepas pada nenek dia. Atas pada nenek. Ayah mati dah. Ada toki. Orang KL datuk lah. Kalau dia anu toki. Tok puang. Ayah pada tok. Tok nyang. Ayah pada tok nyang. Tok nyuk. Tok nyuk. 117 jadi imam. Nampak kan ni? Kerana dia masuk tertib. Betul tak? Tapi biasa kita 3 generasi ada dalam. Orang dulu belum 80-an dulu 4 generasi. Dia ada 4. Ada cucu, ada cici, ada anak, ada cici, cucu, anak, ayah. Jadi 4 ni. Kalau sini nak panggil sini, hak ni anak, hak ni ayah, hak ni toki, ni tok nyang. 80-an. Masuk tahun 2000 milenial habis pendek umur belaka. Dan ni kita hafal lapis 3. Nampak? Kita ada anak, kita ada ayah. Toki dak dang. Hak dang pun dak dang tahu nama. Toki ramai orang dak tahu nama toki. Betul tak? Dia tak cari, tak kisah toki dia nama dia pun. Kata, toki awak nama dia. Toki. Kalau kau panggil Jo gitu. Toki Jo. Nampak kau. Dia tak ada ambil hak. Dia kira main Facebook dia. Dia kira telefon dia penting. Toki dah tahu, Tok Nyang tak tahu nama dia. Betul tak? Bodoh ke cerdik. Tapi keturunan kita ni. Jadi kita tak akan mempertahankan keturunan kita. Betul tak? Kenapa kita tak ambil kisah pun. Kemudian anak laki-laki lah. Kemudian cucu, anak bagi anak. Jadi afdal jadi cucu tu kalau sebut anak si mati. Kemudian cucu, mana cucu bagi si mati? Afdal jadi imam hingga ke bawah, cicit, cuit, kek-keng, melekubar kunyi. Kemudian saudara seibu sebapa, tak ada anak lagi, anak teruna lagi, mayat ni. Adik-beradik sebapa dan seibu, adik-beradik kandung panggil. Okey? Afdal jadi imam. Tak ada dah adik-beradik kandung. Kemudian yang sebapa. Kemudian anak saudara dan seterusnya. Dan jika bersamaan pada pangkat seperti 2 anak laki-laki, maka dahulukan yang terlebih tua. Anak si mati ada 2 orang. Seorang umur 30, seorang umur 22. Afdal yang 30. Bukan wajib. Faham lagi? Afdal yang lebih tua. Lagi adil daripada yang terlebih faqih. Yang pandai fiqh lah, jangan ada anda semayang. Bersalahan imam semayang maktubah, semayang 5 waktu, kerana maksud pada semayang mayat itu doa yang nak dimakbulkan. Batu nak lebih dekat kepada hubungannya dengan mayat. Faham? Maka yang terlebih tua itu terlebih hampir bagi perkenan. Dan jika berbantah mereka itu pada menghendaki jadi imam, hendaklah dengan diundi wak pilihan raya, dan tiada hak bagi yang membunuh dan seru kanak-kanak jadi imam semayang mayat. Jadi kalau berebut nak jadi apa benda ni imam, adik-adik dia 3 orang. Faham? 3 orang. Pandai belaka. Faham lagi? Okey, waktu ngaji pondok, waktu UKM, waktu maghribi balik, pandai belaka. Berebut nak jadi imam belaka. Ngundi. Ngundi maksudnya cabut kemucuk lah. Faham? Siapa hak panjang kali dia jadi imam. Atau waktu som. Keping waktu pun boh cawang. Cabut air menang. Faham? Itu undi. Tapi tak payahlah tepek poster. Undi maksudnya
Tengok mana siapa yang berjaya dalam undi, dia jadi imam. Tapi kita ada siapa mengundi gitu? Ada sini dengar berebut nak jadi imam? Ada. Masa hari mati ada orang berebut jadi imam? Tak dengar lagi. Orang kita dengar 2 hari lepas mati berebut harta. Tu tak? Angguk mung lah tu. Faham lagi? Dah. Tengok ni dah kita berebut nak jadi imam. Kita berebut buku bank berapa tu 2 buku bank. Berebut pula tu ayah, kereta ayah, motosikal ayah, cicing ayah, tali pinggang ayah, kasut ayah, La Plata ayah. Faham? Habis benda raket badminton ayah berebut balah pergi. Dok tegar adik-beradik tak? Dia jauh lah kita ni orang dulu-dulu. Nah. Berhenti kat tu dah. Dan tiada hak wallahu a'lam. Kita lancarkan pungutan derma untuk Masjid Al-Ikhlas, Masjid Lama Durian Burung, untuk tabung pengurusan masjid dan kepentingan maslahat penduduk sekitar. Sila bangun sekarang petugas menggunakan beg warna putih yang ada nombor seperti ini untuk memungut derma dari tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada tulis nombor akaun masjid bagi yang nak memberi sumbangan melalui online. Bank Muamalat 13010004968714. Nak bayar bil elektrik masjid pun boleh. Akaun TMB 220873202505. Kita letak nombor akaun masjid bank tadi dan nombor TMB dalam klip video kuliah saya di Facebook, TikTok dan YouTube. Tak tanggal lah. Cari situ. Pelan-pelan kutip mak. Pelan-pelan. Baik, kita tengok soalan orang Durian Burung. Soalan pertama, apakah hukum berubat menggunakan tanduk rusa yang patah tidak sembelih? Baik, dia kata dia nak berubat guna tanduk rusa yang patah tidak disembelih. Binatang yang halal dimakan suci ketika hidup, termasuk rusa. Rusa ni binatang hayawanun makulun dipanggil. Binatang yang dimakan. Okey? Syaratnya sembelih. Maka binatang yang dimakan ini, apa yang tercabut dari badannya ketika hidup, hanya satu saja yang suci, iaitu bulu. Okey? Jadi kalau ayam, kalau biri-biri masa hidup, satu saja kalau tercabut suci. Bulu saja. Lain daripada bulu, kalau tercabut atau patah, hukumnya najis. Ma kuti'a min hayyin fahuwa maitah. Apa yang terpotong daripada binatang yang masih hidup, hukumnya najis. Faham lagi? Okey? Ekor kambing masuk dalam ring, dalam lidia rezek, putus ekor. Faham lagi? Letak penyong rezek lalu. Rezek kejar dia biji. Laju lah. Kambing ni tak penyung masuk dalam lidi, putus ekor kambing. Najis. Ni ma kuti'a min hayyin. Anggota badan yang terputus dari binatang yang masih hidup, fahiya maitah, hukumnya bangkai, iaitu najis.
melainkan wulu. Tok Bilal lalu nak pergi semayang, Tok Imam lalu ayam belaga 2 ekor. Ayam belaga berterabur lekat atas dahi Tok Imam seorang. Semayang sah. Kerana apa? Kerana bulu yang tercerai daripada ayam yang masih hidup suci. Faham lagi? Jadi kalau kita sembelih rusa, tanduknya suci, sama macam tanduk lembu. Kalau kita tak sembelih, tanduknya patah, suci atau najis? Najis. Boleh tak buat sarung pisah? Boleh. Boleh buat semayang? Tak boleh. Kerana apa? Syarat sah semayang suci dari najis. Kalau dah buat ulu pisah boleh. Bawa dalam semayang selit pinggang tidak sah. Maka berobat, bila nak berobat dengan benda yang najis, asalnya tak boleh. Dalil Nabi kata tadawaw wala tatadawaw binajisin. Berobatlah kalau ada penyakit. Rawatlah, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang najis. Tetapi jika tidak ada ubat yang suci menempati ubat yang najis, mana ubat yang najis itu lebih mujarab. Telah diuji oleh doktor-doktor Islam, ubat yang najis itu lebih mujarab. Maka ketika itu diharuskan penggunaan tanduk rusa yang najis tadi. Faham lagi? Soalan seterusnya. Imam tak faham kesalahan dia dalam solat, macam mana tak cakap lah. Nak sebut dah, subhanallah, imam buat tak tahu, padang kerah gitu je. Jadi kalau kesalahan ni semayang ni, contoh imam naik 5 rakaat. Patutnya semayang zuhur berapa? 4 rakaat. Kita duduk tayat akhir belaka dah, tu imam Allahu Akbar diri. Kita pun Allah subhanallah. Buat doa. Subhanallah. Geger suci sejik. Subhanallah, 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 buat doa. Maka kalau begitulah, dia banyak masalah, nak terang banyak masalah. Habis soalan malam ni ada masalah satu saja. Okay, imam pergi naik, kita dah subhanallah, maka kita ada 2 pilihan. Kita niat mufarakah, aku cerai dari imam, teruskan semayang baca tayat akhir dan salam sendiri. Okay. Pilihan yang kedua, mungkin imam ada tertinggal sesuatu pada rakaat yang sebelum, lalu dia naik ini mengganti rakaat. Maka boleh kita tunggu nak salam bersama imam. Faham? Jadi duduk dalam tayat akhir, baca doa panjang. Faham lagi? Duduk dalam tayat akhir, tunggu imam. Faham? Nanti imam salam, baru kita salam. 2 pilihan. Tapi siapa yang tahu memang imam sudah batal naik yang kelima, faham? Kalau dia tahu, maka wajib niat mufarakah. Okey? Soalan seterusnya, kita nasihat dah kawan kita yang sedang couple. Kita khabar dah ke mak dia dah era bong. Apa kau mak dia sendiri tidak marah. Kalau couple itu dengan maksud bertemuan yang diharamkan, maka tugas kita bukanlah nak pergi siapa, nak usung orang, bukan. Kita menasihat saja, memberitahu orang-orang. Nak termasuk kaum keluarga dia. Dia tak jadi apa kau tengok, kalau membawa kepada pergaduhan dan sebagainya, tak perlulah kita campur tangan sesudah kita beritahu keluarga dia. Okey. Yang tak boleh kita buat diam. Dia pun kita tak khabar, keluarga pun tak tahu. Faham? Kalau kita baca Yasin sedekah pahala pada arwah ibu, tok toki kita pahala itu boleh tak bagi 3? Bagi 1000 pun boleh. Kau suka mu nak bagi Allah ini, dengan izin Allah sampai. Faham lagi? Kata Dr. Wahbah Zuhaili, barang siapa yang menyebut ucapan la ilaha illallah, kemudian menghadiahkan pahala bacaannya itu kepada si mati, yasilu sawabuha ilal mayyit biiznillah, sampai pahalanya kepada mayat dengan izin Allah. Kata Syekh Ibn Hajar, boleh beri kepada orang yang hidup atau yang telah mati, dan boleh diberi kepada seluruh umat Islam seluruh dunia, sampai atau tidak biiznillah, dengan izin Allah. Faham lagi? Soalan seterusnya,
Apakah amalan terbaik untuk ziarah kubur? Ada amalan yang ittifaq, ada amalan yang berlaku khilaf. Ala amalan yang ijma' ulama beri salam. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. As'allallahu lakum wa lana al-afiyah. Salam sejahtera atas kamu wahai mayat-mayat yang sedang berada di dalam perkuburan orang-orang beriman. Aku sendiri akan bertemu kamu lambat laun nanti. Aku doakan hari ini bagiku dan bagi kamu semua kebaikan. Tak? Contoh. Itu ijma' ulama. Kemudian kita berdoa dan beristighfar. Itu juga ijma'. Ada pun yang khilaf, iaitu membaca Quran dan berzikir. Pendapat jumhur ulama, baca Quran dan berzikir. Itu pandangan jumhur. Okey? Majoriti. Baca banyak mana tidak ada pun tahdid dengan banyak surah atau sebagainya. Faham? Iqra' minal Quran ma tayassara minhu. Bacalah daripada Quran apa yang mudah daripadanya. Apa akibat kita baca Quran di kubur? Bukan di kubur. Membaca Quran tepi patah, belakang KTCC, turun rahmat. Baca Quran di padang hoki, turun rahmat. Baca Quran di rumah, turun rahmat. Baca Quran di kubur, turun rahmat. Mudah-mudahan ditumpangkan rahmat tersebut oleh si mati. Faham? Istighfar, ya Allah berilah keampunanmu kepada si mati ini. Itu pun ijma' ulama. Orang yang tak ada anak, kalau dia mati, meninggal, harta boleh pada siapa? Tak ada anak boleh ke siapa? Boleh adik-beradik. Tak ada adik-beradik, ada ayah dengan mak, boleh dengan mak dengan ayah. Mak dengan ayah ni boleh sokmo dia. Faham? Boleh sokmo. Faham? Adik-beradik ada ke hari tak boleh. Bila tak boleh adik-beradik? Kalau si mati ada anak. Adik-beradik tak boleh. Si mati tak ada anak, boleh ke adik-beradik? Tapi mak tak kira, boleh sokmo. Ayah boleh sokmo. 1/6 daripada hak harta peninggalan. Okey. Soalan seterusnya. Perabot saya kutip duit benda ni, pantri tiap-tiap bulan untuk beli barang minuman ringan. Dulu free lah, sekarang minum kena bayar. Boleh ke gitu? Tak faham. Lepas tu kutip duit pantri tiap-tiap bulan untuk beli barang makanan dan minuman. Dulu free lah, dah tu. Sekarang minuman kena bayar. RM RM1 boleh ke itu? Tak faham. Duit siapa? Piti siapa? Air siapa? Nak air orang ramai, duit sumbangan orang ramai, tak boleh jual. Nampak? Dia kutip untuk orang pekerja jabatan. Maka tabaroklah, sedekah dah. Ada orang minum, tak apalah, tak minum, sedekah. Sama macam orang khairat kematian. Ayah kita tak mati, ayah lah nak mau mati. Biar dia guna. Nampak tak? Orang yang baru masuk khairat kematian, baru 2 kali bayar, dapat 1,000. Padahal sekali bayar baru 50, 2 kali bayar baru 100, apa dapat 1,000. Pasal orang lain tabarruk buat kebajikan. Faham? Jadi jangan jual beli. Imam lupa rakaat, pergi tambah naik 5 rakaat. Apa patut makmum buat? Kalau lupa rakaat, kena tegur macam tadi. Subhanallah. Jangan turun. Batal. Nampak tak? Batal. Kalau imam tertinggal ayat, tambah ayat. Imam terlebih ayat, tak ada ayat perlu tambah apa-apa. Faham? Jangan cakap Melayu. Nampak? Subhanallah sudah. Ada dulu orang cerita betul ke tak tahu. Ni masjid India. Tok Imam lekat. Nampak tak Tok Imam lekat? Lakum dinukum. Lama mana kat 2 minit? Lakum dinukum. Lakum ni kau panasan belakang. Wali ni tak ada mari. Tu batal habis sembahyang. Adakah ajaran liberal terpesong daripada ajaran Islam? Bukan terpesong, bukan dari ajaran Islam. Dia kata ajaran yang terpesong ni daripada Islam, terpesong. Itu baru betul. Liberal bukan daripada ajaran Islam. Siapa Tok Guru liberal? John Locke.
orang Yahudi berbahasa Inggeris hidup di abad ke-18. Okey, bukan orang Islam. Itulah maknanya asal pengasas ajaran liberal atau liberalism atau liberalisme yang sangat dikagumi di barat sekarang. Okey, dia pecahan daripada sekular. Yang memisahkan agama dari kehidupan masyarakat. Dalam liberal ini masing-masing individu ada hak. Mu nak liwat ke, mu nak apa benda gay ke, nak lesbian ke, tak ada orang boleh larang asalkan dia tak melakukan jenayah. Faham lagi? Dia bukan dari ajaran Islam. Orang-orang liberal ni menganggap nabi mereka John Locke, orang kafir agama Yahudi. Pengasas ni ajaran liberal ni John Locke, orang Yahudi bangsa Inggeris. Kok mana mari Islam? Betul ke masa nak basuh kepala ketika berwuduk kita ambil air, kita letak atas dahi, terek tanpa ke belakang, itu tak betul? Jawabnya bukan tak betul. Yang sunatnya letak di atas kepala, ditarikkan ke belakang, bukan diletakkan pada muka. Tapi kalau orang kata sudah jadi mustakmal, tidak. Sebab sebelum kita pergi kepada kepala, bermakna muka sudah dibasuh. Bila muka sudah dibasuh, air mutlak tidak lagi jadi mustakmal bila bersentuh. Okey. Soalan seterusnya, mati bulan-bulan dah kita baru tahu. Sebagai contoh, adakah masih boleh lakukan solat jenazah di kubur? Khilaf ulama. Awak nak buat juga, silakan. Ada yang berlarang, ada yang mengatakan boleh. Soalan seterusnya, dalam bab wuduk situasi bagaimanakah menyebabkan air itu dikira mustakmal? Kita ambil air, kita basuh anggota yang belum dibasuh, anggota itu anggota wajib. Contoh, kita ambil beseng, tadah bawah muka kita, mulalah kita berwuduk, cedok air daripada paip, bubuh di muka sahaja mengangkat hadas yang kecil kerana Allah Ta'ala, lebihan air lalu ke muka masuk dalam beseng, air itu sudah digunakan. Sudah diguna bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Arab mustakmalun. Kita ada hadas besar, ada haid, masuk dalam beseng besar, diri dalam beseng. Lepas tu buka shower, buka paip ujang. Bila air kena tubuh, aku niat mengangkat hadas yang besar, mandi duduk dalam beseng. Bila kata dah habis tubuh, sah tak mandi? Kita keluar dari beseng, dalam beseng ada tak air? Ada tak? Dalam beseng itu air yang telah digunakan. Betul atau tidak? Betul tak? Untuk mandi wajib, air yang telah digunakan bahasa Melayu. Kalau kita ubah jadi bahasa Arab, mustakmalun, air yang telah digunakan. Okey. Tapi kalau kita sudah mandi yang wajib, mandi dah, kata dah, lepas tu kita mandi sekali lagi, kan 3 kali mandi kata sunat. Faham tak lagi? Mandi yang kedua itu tidak menyebabkan air menjadi mustakmal. Faham? Kenapa jadi mustakmal? Kerana badan orang yang berhadas ada satu hukum, namanya hadas. Hadas itulah yang menyebabkan kita tak boleh sembahyang. Maka air itulah yang membawa keluar hadas itu, tercabut dari badan kita. Ada hadas itu pada air itu pula. Bukan hadas itu maknanya benda yang zatiyah, tapi pada maknawi. Amrun i'tibariyun, hukum yang diperkirakan saja. Soalan seterusnya, kawan saya kerja di syarikat riba. Dia kata saya buat kerja ikhlas dah. Bab riba tu toke tanggung lah. Guna tak? Dia bukan masalah ikhlas. Masalah kalau muamalat yang dia haramkan, dia tak kira ikhlas tak ikhlas. Faham tak lagi? Tak boleh. Kalau dia sedar, saya kerja penari tiang tapi ikhlas. Tak penari tiang, takkan pakai kana, pakai spender saja. Faham? Ikhlas tak haram dah. Bukan ikhlas. Masalah tengok dulu. Faham? Muamalat itu yang dilarang syarak. Jangan. Soalan seterusnya, solat sunat tawaf bermula sudah tawaf dan bilanya berakhir dekat dengan perbuatan tawaf kita. Okey? Jangan setahun lagi nak tawaf. Bukan. Sebulan lagi nak tawaf, 3 minggu lagi nak tawaf, 5 jam lagi nak tawaf. Bukan.
Kalau saya berkemah dalam hutan, ada kelonggaran tak solat saya? Solat duduk dalam kemah kalau hari tengah hujan. Kalau hari tengah hujan, kita keluar, semayang di luar, nampak aurat, kena air hujan, maka kita berlindunglah. Tengok, maka boleh tak berdiri? Boleh, wajib berdiri. Kerana Nabi kata, salli qa'imah, semayang wajib berdiri. Semayang atas tanah, atas kapal, atas piring terbang, atas derong, dalam kemah. Boleh berdiri, wajib berdiri. Fa illam yastati', tak boleh diri. Diri kepala sakok kemah, kena bongkok gitu, wajib bongkok. Duduk tak boleh. Tak boleh bongkok dah, kena duduk. Gendah sangat, boleh semayang duduk. Soalan seterusnya, anak-anak tak suka tengok ayah, tak pergi ziarah ayah, lepas cerai dengan mak, tak mau tengok dah ayah. Apakah hukum anak itu? Anak buruk. Buruk baik, ibu bapak kita itulah ibu bapak kita, tak ada jual kat Shopee. Manusia ni tak sunyi dari salah dan silap. Ya, ayah kita bercerai dengan mak kita, apa kita musuh dengan ayah pula? Nampak? Sebab tu lepas perceraian, kalau anak tu kecil, hak hadanah dapat pada mak. Tapi tak boleh larang berjumpa dengan ayah. Apa? Kena jumpa dua orang. Ibu bapa sudah bercerai, anak mesti berjumpa dua orang. Sama ada 2 kali sekali, 2 kali seminggu ayah, mak dapat 5 hari, ayah 2 hari, sudah memadai. Sebab kalau tak beri duduk, ramai banyak berlaku kita, bila cerai dengan ayah, mak tak pergi mak ayah. Kalau tahu, pergi mak ayah jaga. Anak-anak takut tak pergi. Hari-hari duduk cocok, ayahmu natang beruk. Natang setang, natang beruk, natang setang. Nak jahat ayahmu. Padahal kadang-kadang mak tu yang jahat. Faham tak lagi? Jadi anak-anak teracung. Sampai ke besar dok layak ayah. Neraka tunggu di akhirat. Rasamu tidak bertanggungjawab, tak tunaikan hak. Ada kau ibu bapak gitu, ada ibu bapak yang bagus. Pergi kau mu ayah mu cek. Ada tak gitu? Ada kau. Tapi ramai hak jahat. Kau ramai jahat. Kalau duduk dengan ayah, dah uji mak. Tapi banyak kaduk dengan mak. Pak kita ni, gitulah, bila kita banyak salah, nak suruh nampak, tak orang nampak salah kita tu, kita kena rembah kat orang. Betul tak? Sebab tu kalau orang ketuk, dia mula-mula kali bunyi, siapa ketuk? Dia. Faham lagi? Dalam kereta kan? Jadi kalau dia, siapa ketuk ni? Kalau dia kata gitu, orang tuduh tak dia? Tak dah, dia terlepas dah. Faham lagi? Tinggal 3 ekor lagi. Orang kena tuduh. Faham lagi? Dia gitulah penyakit. Jadi dia larang anak. Ibu yang bela anak, larang anak pergi ke rumah bekas duda dia, dosa besar. Jangan larang, tak boleh. Walaupun dia beragama lain. Kerana dalam Islam, mak dia kafir lagi, dia kena ziarah. Mohon terang tentang boikot produk Zionis yang memusuhi membunuh umat Islam. Ada yang mengatakan menjadikan nasib pekerja Islam tidak baik. Dia yang pertama, kalau ada fatwa wajib kena taat. Ulama dah beri fatwa, kalau syarikat ini kena wajib boikot, wajib boikot. Tak boleh buat. Kita sekarang buat keputusan sendiri. Tak mau ikut ulama. Betul tak? Pak pandai diri. 400 orang, 400 fatwa. Kita zaman sudah lari daripada mengikut ulul amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ulil amri itu 2 pendapat. 1 ulama, 2 umara. Pendapat yang paling ramai di kalangan mufassirin ulama. Ahluddin wal fikhi, ahli agama dan ahli fiqh. Kalau dipatwakan wajib boikot. Dan boikot ini perkara yang bukan keperluan hidup. Kalau keperluan hidup tak wajib. Contoh keperluan hidup beras. Contoh keperluan hidup maknanya gula, minyak petrol, minyak masak dan sebagainya. Yang boleh pilih. Bila dipilih boleh pilih, boikot itu disuruh oleh pemerintah, wajib kena taat. Kemudian akan ada mudarat. Di antaranya mudarat, mereka hilang pekerjaan. Hilang pekerjaan ini mudarat ke manfaat? Mudarat.
Mana lebih besar? Mudarat hilang 50 orang hilang pekerjaan dengan 5,000 orang dibunuh oleh peluru daripada hasil ekonomi yang support tentera Israel. Mana mudarat lebih besar? Kaedah fiqh Islam, kena raih mudarat yang lebih besar, lakukanlah, terimakanlah mudarat yang kecil dahulu. Kerana nak jaga daripada berlaku mudarat yang lebih besar. Faham lagi? Soalan seterusnya, kawan saya ni tempat dia kerja, bos dia orang kafir, bakar colok, renjih air japi agama dia. Boleh dah kawan saya semayang situ? Boleh. Bahkan kalau tak ada tempat dah, kita terkepung duduk dalam gereja, sah semayang. Faham lagi? Asalkan tempat itu suci. Sengaja haram masuk dalam gereja saja-saja. Faham? Tapi kalau orang yang terkepung, dicari orang pembunuh, dia lari-lari nusuk dalam kuil, dalam apa, sampai waktu semayang, kena semayang. Faham? Tubiknya bunuh orang, boleh semayang. Yang tak boleh, lepas tu kena belajar syarat sah semayang. Suci tempat, suci badan, suci pakaian dari najis. Soalan seterusnya, lepas semayang Jumaat, saya bangun untuk semayang asar. Sebab musafir, saya niat makmum, ikut perbuatan orang yang semayang 2-3 sah di hadapan. Kerana rugilah kalau tak berjemaah. Adakah dapat pahala berjemaah begitu? Dia semayang jamak, dia ikut orang, boleh, ada masalah. Itu yang afdal. Yang tak bolehnya kalau kita semayang qasar, ikut imam yang semayang tamam, itu baru tak boleh. Faham? Imam semayang 4, kita semayang 2, tak boleh dah. Yang bolehnya kita semayang 4, imam semayang 2. Makmum tak boleh kurang rakaat daripada rakaat imam. Imam boleh kurang rakaat daripada makmum. Tapi kalau semayang jamak, tidak mesti semayang itu qasar. Faham? Kita sembahyang jamak, kita ikut orang ramai. Sembahyang berjemaah. Buat 4 rakaat. Ingat, sebab kita duduk mindset kita, bila jamak mesti qasar. Salah pegangan tu. Jamak harus qasar. Bukan jamak wajib qasar. Dah kita sembahyang kat orang ramai, kita jamak saja sudahlah. Tak payahlah qasar. Faham? Cik Abah tip cari jodoh yang paling mudah. Di depan-depan dia dari Assalamualaikum ya saudari. Hari ini hari ke-7 saya melihat saudari. Saya ingin mengambil saudari menjadi bakal isteri saya. Kalau isteri saudari berkenan, ni nombor saya. Esok apa benda ni, miss call saya. Ibu bapa saya mari lusa masuk meminang. Tu senang. Betul tak? Ke bayar? Takkan nak terajang kita. Kita jujur. Betul tak? Kalau muak gitu boleh 4 ekor bini. Nampak tak? Ni kona gitu, hok kepala otak beli rambut pelsu jadi susah. Payah bas. Faham? Ubang tak ngaku ubang. Bukan ubang ni dik, kena kelorok. Tak payah, pergi kabur direct. Makcik, saya kenang kan anak makcik. Suka tengok anak makcik selalu pergi masjid. Saya kerja sini, Petronas. Nak pergi? Petronas Ketel tu. Nampak? Nampak? Balik sini seminggu 2 hari. Satu balik dah kerja. Hari lain saya duduk di Nong. Sini saya duduk di Nong Batu Buruk. Saya suka tengok anak makcik nak ambil jadi calon isteri saya. Kenapa gitu? Nikah tak? Kalau ada jodoh ni, nikah. Boleh Petronas. Tapi pam minyak lah. Bukan hari je Petronas gas. Petronas juga. Apa yang harus kita baca bila kita tengok orang mati? Perlu baca Fatihah atau Yasin? Sebab ada ustaz kata Yasin hanya pada orang yang nazak. Pula dah. Dengar baik-baik. Nombor 1 sekali, kalau kita pergi rumah orang mati, ucap takziah. Hak tu ijma'. Baca Quran itu khilaf. Fihi khilafun indal ulama'. Faham? Khilaf. Bukan tak boleh buat. Nak khabar barang khilaf dengan barang ijma'. Kuat barang ijma'. Okey? Ucap takziah. Ucap takziah dulu. Takziah tak mati semua orang. Jumpa salah seorang pun dia boleh dah. Capa di rumah si mati, anak dia duduk tangga. Kita salam ni, Assalamualaikum. Kita berjabat salam.
Dua sunnah lah itu. Yang pertama ucap Assalamualaikum, yang kedua berjabat salam. Sunnah yang ketiga ucap takziah. Ucap takziah ni gimana? Kata gini, a'zamallahu ajraka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah memberikan pahala balasan kematian ini, kamu dapat pahala yang berlipat ganda. Dan semoga Allah mengampunkan dosa ayahandamu ini. Itu takziah. Kita dah mati bila? Ku apa? Duduk main gitu. Nampak? Takziah tak ucap. Sejam duduk. Ucap takziah dulu. Sunnah Nabi. Faham? Salam a'zamallahu ajraka. Tak berkata Arab, kata Melayu. Semoga Allah memberikan kamu pahala. Atau apa mana? Semoga Allah memberikan kamu kesabaran. Takziah tak? Apa dia makna takziah? Ucapan yang menyebabkan hati orang yang sedang bersedih jadi kurang sedih. Faham lagi? Dia sedang bersedih, mak dia mati, ayah dia mati. Kita berkata semoga Allah mengampunkan ibumu. Kan jadi mengurangkan kesedihan. Faham? Itu makna takziah. Nampak? Ni dok nak tunjuk lagu. Tu burung kolpo. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace pun dia. Itu bukan takziah. Faham? Itu orang kafir. Kemudian, adakah wajib baca Quran? Tak wajib. Dah kalau baca Quran, silakan. Ada ulama yang mengatakan harus. Ulama-ulama fiqh yang kemudian ni pun mengatakan harus. Ulama moden pun kata boleh. Di antara yang fatwa comelnya baca Quran ketika ziarah orang mati, digikat mayat dibaca Quran ialah Dr. Noh Ali Salman. Siapa? Mufti Jordan. Mufti Jordan. Pandai tak dia? Anda orang Jordan. Anak Jordan ni ramai orang alim. Dia mufti. Tak? Baca Quran. Ayat apa baca ikut sukamu. Apa yang baca 114 surah, semuanya dapat turun rahmat. Mudah-mudahan dapat tumpang kepada mayat. Okey? Dah baca Yasin? Ada baca Yasin? Ada. Iqra'u Yasin ala mautakum. Hadisnya Hasan li ghairi. Hadisnya sanad tak kuat, tapi oleh kerana banyak syawahid jadi Hasan li ghairi. Baca. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin atas yang telah mati di kalangan kamu. Mautakum ulama khilaf pula. Pendapat yang pertama, mauta makna hakiki. Pendapat yang kedua, mauta makna majazi. Makna hakiki mati sungguh dah. Baca Yasin. Pendapat yang kedua makna majaz, bukan mati lagi, muhtadar, dekat nak mati, nazar. Silakan. Itu pandangan-pandangan yang berbeza di kalangan ulama-ulama. Kulluhum ala sawab. Semua ulama mazhab ni atas jalan yang benar berlaku. Faham lagi? Ada soalan lisan? Cepat. Siapa nak tanya lisan? Apa perbezaan di antara musyrik dengan murabbi? Lepas tu, adakah orang yang tak ada musyrik atau murabbi ni dianggap sebagai berguru dengan setan? Sebab ada kebanyakan kata, mu tak ada tu guru, maknanya bukan mu tak ada tu guru ni belajar setan. Sebabkan tu, adakah betul? Okey. Mursyid ini dengan murabbi sama, isim fa'il. Isim fa'il, okey? Maksud mursyid guru yang menunjuk. Murabbi guru yang mentadbir. Kita duduk dengan guru di pondok, di pesantren, mullah kita nak panggil syekh, nak panggil ustaz, tak apalah. Dan dia kawal segala pergerakan kita. Hak ni dilarang, hak ni disuruh, hak ni suruh amal, hak ni jangan. Hak ni pukul sekian kena buat lagu ni. Itu panggil murabbi asalnya. Kehidupan murid itu ditakbir oleh guru. Okey? Lepas tu kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Okey, reka-reka. Ada lagi takrif yang lain. Mursyid, arsyada yursyidu. Orang yang menunjuk. Guru bukan sekadar mari ngajar sini saja, ditunjuk pula kepada muridnya. Jalan-jalan akhirat. Itu panggil mursyid. Kita salah faham. Mursyid ini hak boleh jalan atas air, faham gitu. Itu bukan mursyid, itu laba. Siapa dia kata, aku kalau tak ada guru mursyid, ngajar sejik aku tak pergi.
Kalau kelas tak kita aku tak pergi. Dah mu nak ngaji kat mana? Aku nak mursyid. Siapa kemampu tak ngaji? Jadi jahil dia. Pasal anggapan dia mursyid tu macam Imam Ghazali, macam Tok Kenali nak cari duan. Faham tak? Macam mufti lah. Mufti kan dia kalau syarat fakih. Dan mufti sekarang dapat tak syarat fakih? Tak dapat. Wajib juga kena lantik mufti. Kerana pelantikan itu darurah. Tapi janganlah kita siapa tak mau nak pakai patuan mufti. Apa tak mau pakai patuan mufti? Bukan macam Ibnu Hajar, macam Imam Nawawi. Jangan siapa gitu. Tak. Sementara ada hak mursyid hebat, dengar hak Cak Ayang ni dulu. Ramai mana orang boleh belajar sembahyang dengar Cak Ayang. Jadi mursyid maknanya guru yang menunjuk. Murabi guru yang mentadbir muridnya. Itu asal panggilan. Learning kita panggil ikut dang dah. Kita pun orang panggil murabi ikut mana dah. Faham lah, ikut suka nak panggil dah. Takkan kita nak ngamuk kuli batin. Faham lagi. Kita akan panggil nama tak apa. Orang tua kapur panggil awang. Awang. Kalau moci-moci panggil adha. Adha nak pergi mana? Panggil kita adha. Kan kita suruh panggil. Cuma di segi ulama dia ada takrif tertentu. Kalau syekh itu besar. Sama ada syekh itu dari segi sufi atau segi syariat. Itu besar syekh. Man balagha rutbata ahli ilmi, orang yang sampai martabat terlalu banyak ilmu. Lagi soalan. Jarak minima nak jadi musafir. Nak jadi musafir jarak minima antara 85 hingga 90, satu pendapat. Ada pendapat ulama mutaakhirin 81 sudah memadai. Okey? Dengan kira 56 batu nautikal. 56 batu lama. Dulu batu dulu. Budak-budak muda tahun 90-an lah batu. Tahu tak? Masuk tahun 98, 97 masuk kilometer. Dulu ukur kaki, lah ni meter. 80-an, 90-an kaki lagi. Tapi lah ni ada lagi kaki. Dulu tak kilo, kati. Ingat budak-budak cek je. Kati. Masuk 80-an, 80-an kilo. 80-an kilo. Tapi kilometer 90-an. Mana tahu 88, 95 tu pakai batu lagi. Cenering berapa batu? Cenering 5 batu. Berapa kilometer? 8 kilometer. Bukit Bayung 9 batu. Pada kurang 10 batu. Batu 10. Kilometer 16 dah. Dia main lagu tu. Jadi lebih kurang 81 km boleh. Mana 81 km dari sini sampai Telekom Dungung. Nampak lagi? Dungung, pas ada jembatan naik bukit-bukit sikit, atau ada traffic light lagi cek jauh, ada Telekom atas bukit. Nampak? 81 km. Okey? 85 km Nung. Sampai ke Petronas Batu 5. Kalau masuk ke Gong Pasir tu. Faham lagi? Lebih kurang lagi. Jadi Bukit Bauk sudah 60 batu. Bukit Bauk. 59 batu. Paka 61 batu. Jadi kalau kita nak pergi di mana? Nak pergi Dungung, boleh jamak. Bila jamak? Keluar pada durian burung. Siapa simpan aku kata Allahu Akbar. Boleh semayang dah situ. Kat Jaya jamak kosor. On the way ke Dungung. Kerana Dungung 81 hingga 85 km. 81 dekat Telekom, 85 atau 86 km Sekolah Teknik Batu 5. Okey? Lagi soalan. Air dengan darat sama. Sama saja jaraknya perjalanan. Lagi soalan. Taklik tu macam mana? Taklik tu pun dia nikah ke apa? Nikah. Taklik tu taklik cerai. Kalau macam dilanggar terus cerai macam tu. Tengok lapas tu macam mana. Cuba contoh lapas. Contoh macam kalau seandainya saya macam curang terus cerai macam tu. Curang tu apa makna dia? Berhubungan. Berhubungan tu apa makna dia? Hubungan berzina. Okey. Bab hubungan ada call saja ada kau. Hubungan kau. Mesej. Contoh dia kata, kalau kamu telefon lagi si Ahmad itu, maka jatuh satu talak. Itu panggil taklik.
Taklid tu bahasa Melayu gantung. Gantungkan dengan suatu kejadian. Maksudnya selagi isteri kita tidak bertemu dengan Ahmad itu, selagi itu tak jatuh satu talak. Sampai kiamat tak jatuh. Tapi bila dah dia pergi jumpa juga, bukan orang tu mari jumpa dia. Dia pergi jumpa, jatuh talak. Orang tu mari jumpa, tak jatuh talak. Kerana taklidnya bunyi, kalau kau pergi jumpa. Tapi naklah taklid itu dengan benda yang isteri boleh pilih untuk tidak lakukan. Kalau isteri tak boleh pilih, tak sah taklid. Contohnya kata suami, lepas pada ni kalau kamu bernapas, jatuh talak. Boleh tak isteri pilih tak nak bernapas? Kesian lah dia. Faham? Jadi tak ada pilihan. Okey? Lagi soalan. Benar? Seluar air banjir? Air mani. Kalau kena air mani. Lepas tu? Basuh sekali dengan wakil bersih. Baju yang lain. Air mani tidak najis. Boleh ya? Okey? Tak najis, air mani tak najis. Kita semayang tengok air mani pambul kat kain tu imam. Dah wajib buat rakah. 2 liter tak kain dia. Dah wajib buat rakah pasal dia suci. Tapi kalau jangan air mazi, wajib buat rakah pasal najis. Okey? Air mani tidak najis. Okey? Yang tak boleh kita bagi baju semayang apa semua, kita pergi basuh dengan benda yang ada air kecil. Itu bahaya. Kalau kita tak bilah, tak sah basuhan itu. Lagi soalan terakhir. Waalaikumsalam. Membelakangi mayat menghadap kiblat. Boleh sebelum talqin, boleh selepas talqin. Jangan waktu tengah talqin pergi sibuk naik depan duduk pergi semayang. Faham tak lagi? Kita nak derah nak balik, tak mau tunggu talqin kerana ada kerja. Semayang dulu. Kita boleh tunggu, biar orang baca talqin tu. Orang sesat belaka jigu, kita pun pergi semayang. Tapi menghadap mayat, kubur dan menghadap kiblat. Jangan mayat duduk punggung kita. Sebab kalau mayat dekat, wajib kita dulu, baru mayat, baru kiblat. Jadi kiblat, mayat, kita. Yang boleh mayat itu membelakangkan kita, ialah jauh. Tapi kalau dekat, kita tak boleh pergi kat mayat. Walaupun dekat, 10 kaki dengan mayat, tapi tak boleh pergi. Boleh membelakangkan kiblat. Belakang mana? Contoh ni masjid. Mayat ada dalam masjid. Orang semayang ramai-ramai dalam masjid. Kita rumah depan masjid. Kalau kita ngadap mayat, sah tak mayang? Tak sah. Pasal membelakangkan kiblat. Kita semayang ngadap kiblat. Mayat belakang punggung kita. Padahal dekat. Dah buat apa tak turun? Ada orang gila ngamuk bawah. Dengan pedang. Duk pusing masjid. Piang. Kalau kita turun, jadi 2 mayat. Faham lagi? Jadi kita pun takut nak turun, semayang gaib di sebelah masjid. Faham? Pokoknya harus. Wallahu a'lam. Terima kasih pada sekalian yang bertanya yang menderma. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.